pihak pesawah menimbulkan keresahan apabila harga turun mendadak. Jadi yang mungkin kita kena jelaskan kenapa berlaku begini. Dalam keadaan bekalan sebelum ni tak ada, kita dah stabilkan bekalan, tiba-tiba pesawah dia meronta-ronta pula, kata turun mendadak ni. Apa yang menyebabkan turun mendadak ni, Datuk Azman? Dia bukan isu kartel lah. Okey. Yang pasti bukan isu kartel, tapi selepas pada pengumuman intervensi yang diwar-warkan oleh Yang Berhormat Menteri pada 2 hari bulan, 3 hari bulan. Dan salah satu dia adalah faktor penguatkuasaan. Bila kita tubuhkan satu task force khas yang melibatkan bersepadu di antara Kawaslia Padi dan Beras, pihak PDRM, Polis, KPDN dan juga Kastam dan juga Makis. Itu menyebabkan kerisauan semua pengilang-pengilang dan juga pemborong-pemborong. Okay. Dan saya dipahamkan mereka bermesyuarat dan menurunkan harga serta-merta pada pukul 12 malam pada 3 hari bulan itulah. Maknanya ini bukan isu kartel. Okay. Kartel kalau kita sebut adalah dari segi pengurusan daripada benih sampai ke beras dikawal oleh seorang saja. Tetapi kita mengeluarkan hampir 153 lesen kilang padi komersial, 1,800 ni lesen pemborong dan 34,000 lesen peruncit. Maknanya isu kartel tak timbul. Kita lesenkan. Dan isu bila di purata harga padi dibeli pada sekitar 1,700 hanya berlaku pada tahun 2023 saja. Sebab ni ketika itu semua kilang-kilang padi merebut membeli padi. Itu yang jadi 1,700 tu harga tertinggi. Harga tertinggi dalam sepanjang rekod yang kita ada. Cuma harga lantai masih lagi 1,200. Bila turun mendadak daripada 1,700 kepada 1,250, ini memberi kesan kepada pesawah lah. Dan rata-rata kita dapati di Selangor, di Kedah membuat protes supaya kerajaan membuat sesuatu untuk membantu mereka lah. Dan mereka pun kena faham kerajaan juga telah pun membantu dari aspek kenaikan harga padi. Dan ini keberanian yang dibuat oleh Datuk Seri dan juga Perdana Menteri mengumumkan kenaikan harga padi, subsidi harga padi daripada 360 yang tak lama tak di ini pada 2014 dan sekarang naik kepada 500. Maknanya masih lagi mereka berada di 1,200. Kalau campur dengan 500 masih dapat lagi 1,700. Tapi kalau boleh mereka nak lebih daripada harga untuk dikaji semula harga 1,200 tu pada sebab dah lama dari 2014. Datuk Azman, saya sebutkan tadi ada 3 kelompok, iaitu kita perlu menjaga kebajikan pesawah, peniaga, pedagang, pengilang yang di tengah-tengah, dan juga kalau naik nanti yang akan komplain juga pengguna juga. Tapi saya berpandangan kita perlu jaga pesawah terlebih dahulu. Sebab tanpa pesawah tak adalah boleh digunakan. Maknanya ketumpuan kita adalah pada pesawah. Itu yang kita kena beri penekanan dan kita kena jagalah mereka. Saya nak faham sedikit, Datuk Azman. Kerana dari 1,700 diturunkan sebanyak 500, bagi saya itu kuantum yang besar. Apa yang menyebabkan pengilang pengeluar ini mampu membuat keputusan sebesar itu? Satu, saya perebutan tadilah. Perebutan sebab padi terhad lah, beras putih ni terhad. Maka mereka berlumba-lumba di antara satu sama lain untuk mencari beras putih tempatan lah. Dan itu yang menyebabkan mereka berlumba-lumba lah, yang saya nampak. Dan tetapi ini adalah yang peringkat yang tertinggi yang saya nampak. Tetapi kita perlu, ini adalah kuasa mereka untuk membeli. Kita tidak ada campur tangan kerajaan. Maknanya kerajaan hanya menetapkan harga lantai 1,200. Kita jangka ini sementara? Mungkin sementara, tapi untuk jangka panjang macam tadi yang Datuk Seri Menteri bercakap, kita kena memikirkan long term punya intervensi lah.